Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertamanya saya mengucapkan selamat bercuti ya tuan-tuan. Hari ini cuti. Cuti apa ni? Nuzul Quran. Walaupun 17 Ramadan itu ada pendapat bahawasanya ia hari Al-Quran diturunkan seperti mana yang dinukilkan daripada Al-Waqidi, Umar Al-Waqidi, Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Namun pendapat yang lebih kuat ialah pendapat pada tarikh-tarikh yang lain bersesuaian dengan apa yang kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ialah salah satu daripada 10 malam yang akhir Ramadan, dan 17 ini belum lagi masuk salah satu daripada 10 yang akhir. Maka pendapat sama ada 21 ataupun pendapat yang lebih kuat dan riwayat Imam Ahmad iaitu 24 mempunyai dalil yang lebih jelas bahawasanya ia adalah hari penurunan Al-Quran. Apapun tak ada masalah, orang bagi cuti, kita cutilah. Ada tajuk mereka sebut dari saya ni tentang apa bab tentang dosa, apa yang patut dilakukan apabila melakukan dosa. Tetapi tadi saya ditanya berhubung dengan tentang kunutul witir, kunut witir. Oleh kerana kita pada 15 ataupun separuh akhir Ramadan ini, biasanya di Malaysia ini orang berkunut di dalam solat witir. Pendapat berkunut di dalam solat witir itu pada 15 ataupun pada separuh Ramadan yang akhir ialah pendapat yang mana dipegang oleh, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, daripada Ubay bin Ka'ab, dan pendapat itu merupakan pendapat yang menjadi pegangan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di kalangan mazhab seperti mazhab Al-Imam Malik, mereka tidak berpendapat adanya kunut witir. Bahkan mereka memakruhkannya dalam sebahagian tulisan-tulisan mereka, fatwa-fatwa mereka, disebabkan kerana mereka tidak melihat kekuatan dalil dalam hal itu. Di kalangan ulama ada yang menyatakan bahawasanya solat witir itu kunutnya sepanjang tahun, tidak khusus. Apapun, siapa yang nak kunut pun boleh. Siapa yang nak kunut hanya pada 15 yang akhir pun boleh. Siapa nak kunut sepanjang dia buat witir pun boleh. Kesemuanya itu tidak menjadi masalah, disebabkan riwayat-riwayat yang ada tidaklah mengukuhkan mana-mana pihak. Tetapi yang jelas, yang disebut oleh Al-Hasan bin Ali, yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, di dalam Sunan An-Nasa'i, juga di dalam Sunan At-Tirmidzi, di dalam Ibnu Majah dan Abu Dawud juga, di mana kata Hasan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar aku kalimat-kalimat yang mana aku akan sebutnya semasa kunut witir. Di sini satu-satunya riwayat bacaan, apakah bacaan bagi kunut witir, yang diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kata, di atas dasar hadis ni lah, maka kunut-kunut yang dibaca termasuklah bagi mazhab Al-Imam Syafi'i yang membaca kunut bagi salat subuh. Asalnya ialah riwayat Al-Hasan bin Ali yang menyebut tentang kunut, bacaan bagi kunut witir, dan digunakan juga oleh mazhab Syafi'i untuk dibaca di dalam kunut subuh. Di mana kata Hasan, apa yang Nabi SAW ajar pada baginda kepada dia,
Di mana Nabi SAW kata supaya dia sebut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait. Dalam sebahagian riwayat ditambah wala ya'izzu man adait. Dalam riwayat Imam Ahmad tidak ada, tapi ditambah dalam riwayat wala ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Atau tabarakta rabbana wa ta'alait. Makna kepada qunut ini, Allahumma hdini fi man hadait. Allah, ya Allah, ihdini fi man hadait. Tunjukkanlah aku, ihdini, tunjukkanlah aku fi man hadait, di kalangan orang-orang yang telah engkau bagi petunjuk. Bagi petunjuk padaku supaya seperti mana engkau telah bagi petunjuk di kalangan hamba-hambamu yang Allah bagi petunjuk. Petunjuk ni banyak dalam hidup kita. Ilmu merupakan petunjuk. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh solat. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tak menganut agama Islam. Tetapi peringkat-peringkat petunjuk, bukan semua petunjuk yang diperolehi menjadikan seseorang memperolehi satu petunjuk yang paling tinggi, yang paling diperlukan, iaitulah dinamakan dengan hidayatut taufiq. Sebab kita tahu wabillahi taufiq wal hidayah, hidayatut taufiq. Kerana ada orang ada ilmu tapi dia tidak amal. Ahlul kitab ada ilmu, ada orang tahu yang mana yang benar dan yang salah, tapi dia tidak mengikut yang benar walaupun ilmunya ada. Kerana dia tidak mendapat petunjuk, iaitu taufiq, hidayatut taufiq. Itulah maknanya ketika kita di dalam salat kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Mengapa kita meminta petunjuk daripada Allah? Supaya tunjuk kita jalan yang lurus sedangkan kita tengah bersalat. Kerana salat itu baru sebahagian daripadanya, dan betapa ramai orang yang bersalat tidak mendapat petunjuk untuk meneruskan mengamalkan agama Allah. Ada orang tahu puasa Ramadan wajib tapi dia tak puasa. Bukan dia kurang ilmu daripada kita. Ada ulama yang mengetahui antara yang benar dan yang salah, tapi dia memfatwakan yang salah kerana bagi kepentingan dirinya. Maka ilmu sahaja tidak memadai, ilmu dan taufiq daripada Allah Azza wa Jalla. Allahumma hdina fiman hadait. Para anbiya wa bihudahu muqtadi, dengan petunjuk mereka lah kamu ikut. Sebab itu mereka disebut a'immatul huda. Mereka imam-imam kepada petunjuk. Petunjuk ini tak boleh hanya sekadar hantar pergi mengaji agama. Ngajilah agama sampai alim pun, boleh baca kitab, boleh tahu hukum hakam syarak, jadilah siapa pun jawatan dia, tapi kalau Allah tak bagi taufiq, maka dia tidak mendapat petunjuk yang paling utama. Sebab itu orang Islam sentiasa memohon petunjuk Allah hatta dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah pada Allah senantiasa. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan afiatkanlah aku bersama dengan orang-orang yang engkau afiatkan. Selamat sejahtera. Kesejahteraan dalam hidup manusia ini ada dua. Satu, manusia sejahtera tubuh dia. Satu, manusia sejahtera jantung hati dia. Iman dia sejahtera. Ada orang tubuh dia sihat, tak pernah sakit, tapi iman dia, jantung hati dia tidak sejahtera. Itu yang Allah kata fi qulubihim marad fazadahumullahu marada.
Di dalam jantung hati mereka ada penyakit, dan Allah tambahkan penyakit. Dan yang kita fikir, ramai dengan keadaan kita fikir ke tubuh kita. Sebab tu kadang-kadang orang tengok tubuh tak sihat, fikiran dia sihat. Itu yang walaupun tak sihat solat, walaupun tak sihat tak buat benda yang salah. Ada orang yang sihat, tubuh akal tak sihat, jantung hati tak sihat. Wa'afini fi man afait. Bila kita minta wa'a pada Allah, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait. Ya Allah, tolong sejahterakan aku, afiatkanlah aku di kalangan orang-orang yang kau beri sejahtera. Ada ramai, saya dulu duduk di Jordan. Di Jordan dulu tokoh masa hayat Syekhul Intifadah, Syekh Ahmad Yasin, duduk di atas kursi ya, tapi dapat menggerakkan rakyat Palestin keseluruhannya bangkit menentang Israel. Saya pergi rumah dia di Gaza masa zaman Mesir buka, zaman Mursi dia buka. Israel tak boleh nak buat apa dengan kebangkitan ni. Berpuluh tahun rakyat bangkit. Punca dia pasal Ahmad Yasin. Ahmad Yasin ni boleh berdiri tak boleh, duduk atas kursi ya. Atas kursi roda. Bangkit semua anak-anak Palestin, bangkit menentang Israel. Sejahtera. Israel akhirnya gunakan helikopter tembak dia daripada atas ketika dia balik daripada salat, atas kursi. Kalau jantung hati manusia tu kuat, dia boleh menggerakkan dunia ni. Kalau tubuh kuat, jiwa tak kuat, dia menjadi hamba pada orang lain. Kita minta kesejahteraan tubuh dan jantung hati kita. Wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Dan jadilah waliku di kalangan orang yang telah engkau menjadi wali mereka. Tawallani ini lantik aku jadi wali. Sebab tu kita panggil awliyaullah, wali-wali Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tak takut dan mereka tak berduka cita. Siapa wali-wali? Bila Allah jadi wali kita macam mana? Allah memang wali. Allah wali semua. Yakni Allah tu pelindung. Salah satu nama Allah wali, al-wali. Allah pelindung, tapi ada lindungan khas kepada hamba-hamba yang dia kasihi. Itu yang kita sebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah itu wali kepada orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka minadh dhulumat, daripada kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Allah tak mengeluarkan kita dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya-cahaya. Dia tak ada cahaya-cahaya. Dia plurals, bagi cahaya satu nur dalam bahasa Arab. Kalau banyak dua nuran, kalau banyak anwar. Allah tidak mengeluarkan minadh dhulumati ila anwar, daripada cahaya, daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya-cahaya, tak. Minadh dhulumati ila nur, daripada kegelapan kepada satu cahaya. Satu cahaya tu cahaya Allah Azza wa Jalla, cahaya ajaran Allah Azza wa Jalla. Wa tawallani fi man tawallait, minta Allah jadi wali kita, jadi pelindung kita. Sebab tu kita menikah anak kita tu, kita panggil wali. Sebab apa? Wali tu pak tu dia akan jadi protector. Pasal apa Islam suruh anak perempuan ada wali? Sebab dia masuk dalam family orang lain jangan duk anggap boleh bully dia, boleh apa, dia ni ada wali dah.
Tu peranan wali tu. Kalau wali pun duk berdengung, tu kena tukar wali. So dalam mazhab Syafi'i dia tahu waliul mursyid, wali yang waras. Kalau dia pun tak boleh lindung diri dia, macam mana nak lindung anak perempuan dia? Allah wali kita. Sebab itu Nabi Yusuf AS akhir hayat dia di doa apa? Fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Pencipta langit dan bumi, engkaulah waliku di dunia dan akhirat. Allah lah wali kita. Anak perempuan kita tu wali manusia, kita semua ada wali. Wali kita Allah. Sebab tu kita kata dalam wa tawallani fi man tawallait. Minta Allah lindung kita bersama orang-orang yang Allah lindung mereka. Wa barikli fi ma a'tait. Tolong berkati aku, berkat untukku apa yang engkau berikan padaku. Orang kita bila sebut beri, terus teringat rumah, kereta, tanah, makan, duit dalam bank. Allah beri banyak. Ilmu adalah rezeki Tuhan. Kasih sayang anak-anak rezeki. Sebab tu Nabi sebut tentang Khadijah, ruziqtu hubbuha. Aku diberi rezeki cintanya. Apa yang Allah, kalau Allah bagi rezeki, duit, supaya dia berkati duit kita. Dengan duit yang kadang-kadang ada orang berbilion-bilion, bermillion duit dia. Tapi kita tengok, jumpa dia sentiasa bersembang pasal resah hidup. Yang tu tak kena, yang ni tak kena, yang tu susah hati. Kadang Allah bagi sebahagian orang makan pencen, hidup elok dia. Mari tanya masalah apa, alhamdulillah tak ada. Makan boleh, semua boleh. Orang yang duit banyak, bukan salah tak salah, tapi belum tentu dia makan banyak dari kita. Belum tentu yang sedap pada mata kita sedap di lidah dia. Kita mungkin dapat setahun 2 kali, 3 kali makan macam tu. Dia dapat tiap hari tu tak sedap. Allah Azza wa Jal membahagi-bahagikan rezeki di kalangan hamba-hambanya. Hamba ni kita hukum berdasarkan apa yang kita lihat. Tapi satu benda yang paling kita perlukan, iaitu berkat. Sebab itu kita dalam semayang kita sebut berkat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dalam riwayat Al-Imam, di dalam riwayat Abdullah bin Abbas itu ada Al-Mubarak, yang diberkati, tu yang berkat, maha berkat. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Tuhan yang pada tangannya kerajaan. Tuhan maha berkat. Berkat ni sebagian ulama lughah kata daripada birkah. Birkah tu telaga ayam, kola ayam, kerana dia himpun. Berkat ialah kebaikan, khair, limpahan kebaikan. RM10 yang diberkati lebih baik daripada RM10,000 yang tak diberkati. Wa barikli fima a'tai. Tolong berkat apa yang kau bagi. Kadang-kadang Allah bagi tak sama. Dia ni gaji RM10,000, RM20,000, dia ni gaji RM2,000. Tapi kalau dia berkat yang RM2,000 lebih baik daripada RM10,000. Kita kira nombor, kita lupa kira. Sebab tu di dalam ekonomi Islam ini ada satu benda yang tak boleh kira. Angka, semua ekonomi kira angka, berapa banyak masuk, berapa banyak keluar. Tapi satu yang tak boleh kira, berapa berkat dia dapat. Berkat ni tak kira jawatan. Dia ni jawatan besar, mesti dia berkat banyak. Tak. Berkat ni dia tak payah urus dengan bos pejabat dia. Berkat ni dia urus dengan Tuhan dia. Maka Allah berkati sebahagian rezeki yang sedikit lebih daripada rezeki yang banyak. Sebab tu hidup ni kalau kita renung, adil Tuhan. Tapi oleh kerana kita mengira secara materialistik,
Lalu kita kecewa dengan angka-angka yang ada. Kita lupa anak kita, walaupun kita tak besar rumah kaya macam dia, 3 anak kita lebih Tuhan berkati lebih pada anak dia. Makan minum kita lebih, hidup kita lebih terurus. Datang ke masjid, tahu Allah tuju, kemudian balik pada masjid, datang. Ada orang tak tahu nak buat apa. Hatta orang kita sekalipun uzur, tapi tahu bersyukur, hati tenang. Wa barik li fi ma atai wa qini syarra ma qadai. Tolong pelihara aku daripada kejahatan apa yang telah engkau qadakan. Tuhan ni dia tak ada kejahatan padanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kejahatan itu nisbah pada kita. Kematian bukan kejahatan. Kematian pulang pada Allah. Sakit bukan kejahatan. Sakit satu kejadian yang dengan sakit tu kerana manusia ada sakit, dia pelihara tubuh dia. Tapi dari sisi kita, Tuhan menciptakan kejadian. Ini satu bab panjang dalam ilmu tentang dalam teologi tentang zat Tuhan, the essence of God, dengan hubungannya dengan jahat dan baik. Dulu-dulu ahli-ahli etis gagal untuk memahami teori tentang jahat dan baik ini. Epicurus dan macam-macam lagi kurun-kurun sebelum Masihi, mereka keliru tentang bagaimana Tuhan ni kebaikan mutlak ataupun padanya ada kejahatan. Tuhan adalah kebaikan mutlak. Kata Nabi, wal khairu fi yadaika wasyarru laisa ilaik. Dalam riwayat, kebaikan itu di tanganmu dan kejahatanmu sama sekali tidak padamu. Dia menciptakan semua, jahat baik. Hubungan seks perzinaan mungkin buruk, tapi hubungan seks itu sendiri tidak ada baik dan buruk, melainkan pada hukum saja. Kemarau buruk pada kita pasal kita kena, tapi kemarau itu perlu untuk alam ini. Pada zat kejadian, Allah menciptakan semua kejadian, buruk baik orang yang mengalaminya. Tapi dalam bahasa ni kita sebut waqini syarra ma qadait. Lindungi aku dari kejahatan apa yang engkau telah tentukan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walaik. Karena engkau itu menentukan dan tidak ada siapa yang dapat engkau tidak menentukan padamu. Engkau menetapkan, siapa tak boleh tetap pada Allah? Allah tetapkan. Dia tetapkan kita, siapa tak boleh tetap untuk dia. Sebab itu kita tak boleh doa, ya Allah, aku dah solat, aku mesti masuk syurga. Itu hak mutlak Tuhan. Sebab itu kita masuk syurga dengan rahmatnya semata-mata. Rahmat Tuhan saja. Dia bagi kita, dia bagi tubuh kita, dia bagi. Tetapi dia itu rahmat. Wa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidak mulia. Wa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah engkau tabalkan, engkau lantik. Allah kalau bersama kita, kita tak hina. Biar orang hina pun. Orang bercinta tuan-tuan, orang cinta dengan kekasih dia. Mak pak dia kata apa, anak-anak dia tak kira. Dia kira kekasih dia tu okey tak apa dah. Pasal dia kasih. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Apabila kita kasih kepada Allah, kita rasa dunia ni tak apa, nak kata apa kata. Selagi aku dapat yakini bahawasanya Allah bersama dengan aku di pihak yang Allah mahu. Kerana akhirnya manusia akan pulang pada Allah, dan itulah kesudahan. Dan ini panjang bab ini, kemuliaan, sehingga satu orang dapat merasai mulia kita bersama dengan Allah. Kalau tidak, manusia jadi tak berprinsip tuan-tuan. Saat diubah tu, saat dia ikut ni, orang ramai nak macam tu, dia buat macam tu, orang ni nak macam ni, dia nak macam ni. Tapi bila satu orang berjalan, sebab tu saya sebut di akhirat kelak ada Nabi, mari Allah kata Nabi mari dengan sayup mata ramai pengikut dia. Ada Nabi ma'ahu ada Nabi, ada sekumpulan manusia.
Wan nabiyyu ma'ahu rajulan. Ada nabi 2 orang ikut dia. Ada nabi 1 orang ikut dia. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Ada nabi siapa pun tak ada dengan dia pada hari akhirat kelak. Dakwah tak ada. Tak ada siapa. Ya Allah, tak ada siapa terima dakwah aku. Tapi kebenaran itu, makna kehidupan itu bersama dengan kebenaran. Wala yazillu man walait wala ya'izzu man adait. Tak mulia orang yang kau bermusuh dengannya. Walaupun orang tabal dia, orang sebut macam-macam, tapi kalau Tuhan bermusuh dengan dia, tak mulia. Sebab tu orang Islam ada izzah. Sebab tu sahabat-sahabat apabila pergi jumpa maharaja-maharaja yang besar, tak gerun mereka. Ini musuh Allah. Tapi kita sentiasa gerun dengan harta orang, dengan kedudukan orang, kerana bukan Allah yang menjadi tajuk ya, di dalam diri kita. Tabarak Rabbana wa ta'alaik. Maha berkat engkau dan maha tinggi engkau. Panjang kalau kita nak urai seterusnya ayat-ayat ni. Tetapi yang pentingnya inilah bacaan kita ketika kita qunut, witir, dan bermaknanya apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni macam saya katalah, banyak benda yang kita baca dalam sembahyang ni, tapi kita akan perasan sebab kita tak ambil tahu makna dia. Baru ni saya dah sebut, kita ni tiap hari bagi salam kat Nabi, tapi kita bukan perasan. Sehingga kalau orang nak pergi, aku boleh bagi salam kat Nabi tu kalau pergi Mekah, Madinah. Bukanlah saya kata tak boleh ke apa, tapi tiap hari kita tu, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu wahai Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh, termasuk para nabi, para wali yang lain. Salam untuk mereka. Betapa agama dalam solat itu mengajar kita berhubung, networking kita tu ke seluruh alam ini. Di mana qad asaba kullu 'abdin salih, kata Nabi, telah kena kepada semua hamba saleh. Dengan kita sebut demikian, yang telah mati, yang telah masih ada, yang telah pergi, yang akan datang. Salat menghubungkan kita dengan alam keseluruhannya. Tapi kita selalu baca, kita doa, kita terlepas memahami makna-makna. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kepahaman, keikhlasan dalam beragama dan beragama untuknya insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.